Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaan yang diberikan pada petang yang mulia ini, di atas keizinan dan juga kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan keafiatan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan pada kita peluang untuk kita mengecapi nikmat kehidupan. Di samping kita diberikan keafiatan daripada sebarang musibah dan juga daripada sebarang penyakit. Dan sama-sama kita mendoakan setiap hari dengan doa kita, dalam ibadah kita dan zikir kita, supaya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diuji di luar sana dengan ujian musibah yang pelbagai, sama ada daripada wabak COVID ini ataupun daripada sekalian ujian-ujian yang lain. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan sekalian orang yang sedang menghadapi penyakit dan berada dalam keadaan kesakitan. Semoga Allah Ta'ala melapangkan semua mereka yang berada dalam kesempitan. Semoga Allah mengembalikan afiat kepada mereka yang sedang berada di dalam keadaan bertarung dengan penyakit. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keluasan rezeki kepada mereka yang memberikan sumbangan dan membantu saudara-saudara yang berada di dalam kesusahan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pada kita hidayah dan taufiknya agar kita diberikan ketenangan hati, keyakinan yang sentiasa teguh atas keimanan kepada Allah, dan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi apa jua bentuk fitnah dan apa jua bentuk musibah yang bakal berlaku di hujung akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menulis atas segala musibah dan ujian yang telah pun dihadapi ini sebagai satu saksi di hari akhirat kelak, sebagai satu asbab untuk kita mendapatkan ketinggian darjat dan kedudukan, bagi mendapatkan juga keampunan dan juga imbalan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak, jika tidak ada imbalannya di dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana audio? Harapnya audio yang pada petang ni okey. Minta komen audio okey ke tidak. Baik, insya-Allah pada petang ini secara santai-santai saya ingin bercadang untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk sebaik teman dan bekalan di hari akhirat. Kenapa saya memilih tajuk ini? Tajuk ini adalah sebagai satu tajuk yang saya bercadang untuk memilihnya disebabkan kerana kita sekarang ni hidup dalam keadaan suasana pandemik, ya. Kita hidup dalam keadaan suasana fasa di akhir zaman, pelbagai ujian dan rintangan dan musibah yang datang tidak terputus-putus bagaikan air hujan yang bersilih ganti. Dalam masa yang sama juga saya ingin berkongsi berkenaan dengan
apakah sebaik-baik teman kita bukan sekadar di dunia dan bekalan di dunia ini yang kita persiapkan, tetapi juga ia menjadi teman dan bekalan kita juga di hari akhirat kelak nanti. Supaya kita mendapat teman yang baik di dunia, bekalan yang terbaik di dunia, demikian juga teman yang terbaik di hari akhirat dan bekalan yang terbaik menuju di hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali, manusia ini dalam hakikat penciptaan Allah Ta'ala, kita ini hidup tidak mampu dalam keadaan bersendirian. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai satu makhluk yang diberikan kemuliaan. Dan kita hidup secara fitrahnya mengikuti kepada keadaan kehidupan kita itu adalah secara bersosial. Maksudnya manusia diciptakan oleh Allah, ia memerlukan kepada pasangan. Ini kita boleh lihat bagaimana Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam Quran, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala menjelaskan, dan dialah yang telah menciptakan Adam alaihissalam, dan diikuti menciptakan bagi Adam itu pasangannya. Dan Allah mengembangkan zuriat bagi Nabi Adam dan pasangannya itu secara berpasang-pasang. Inilah hakikat kehidupan manusia. Kalaupun seseorang itu tidak ada pasangan, baik suami ataupun isteri, dia ada pasangan dari sudut teman dan rakan. Kerana manusia itu hakikatnya adalah merupakan hayawan ataupun hidupan yang bercakap. Sebab itu ulama mantik, tokoh ahli mantik dalam ilmu mantik ini menyebutkan, bila diberikan takrifan tentang manusia, mereka mengatakan al-insan huwa hayawanun natiqun. Manusia ini memberi kepada maksud, iaitu satu makhluk yang hidup, yang dia perlu untuk berkata-kata. Dia perlu nak bersembang, dia perlu nak bercakap, dia perlu nak meluahkan perasaan, dia perlu untuk hidup dengan secara berlakunya muamalat ataupun komunikasi dan sebagainya. Maka disebabkan kerana itu, kita semua fahami bahawasanya kita datang ke alam dunia ini dalam keadaan bersendirian. Dan kita juga akan balik pulang menuju di hari akhirat dalam keadaan yang sama. Itu adalah merupakan satu hakikat yang kita tidak dapat nafikan. Kerana kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menjelaskan kepada kita berkenaan dengan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rujuk, umpamanya di dalam satu surah, di dalam ayat Al-Quranul Karim, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Maryam pada ayat yang ke-95. Kalau kita rujuk dalam surah Maryam pada ayat yang ke-95, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sesungguhnya setiap manusia itu akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak dalam keadaan bersendirian. Farda ini memberi maksud secara seorang demi seorang. Seperti mana Allah nyatakan juga dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi dan tanah ini Allah hidupkan kita secara bersendirian. Kita akan balik-balik mati kembali menuju ke dalam perut bumi, yakni di dalam kubur juga dalam keadaan bersendirian. Dan kita akan dikeluarkan balik daripada kubur juga dalam keadaan bersendirian. Jadi hakikatnya kehidupan kita ini
walaupun kita adalah makhluk yang memerlukan hidup secara bersosial, berkomunikasi, bermuamalat, tetapi hakikatnya untuk kita menyedari kita datang pun dalam keadaan keseorangan, kita pulang kepada Allah di alam barzakh pun dalam keadaan bersendirian. Dan dalam surah Maryam tadi pun Allah menjelaskan kita akan balik semula di hari akhirat pun dalam keadaan bersendirian. Baik, jadi perkongsian kita hari ini kita nak cerita, apakah sebaik-baik teman yang boleh menjadi peneman kepada kehidupan kita di dunia ini apabila kita di kala mana menimpa ke atas kita ujian dan musibah, tribulasi dan pelbagai mihnah yang kita tak mampu untuk memikulnya, melainkan jika ada teman di sisi dan di samping kita, dan dia mestilah menjadi peneman yang baik dan setia. Apatah lagi kita nak bincangkan peneman yang lebih kita berhajatkan padanya di hari akhirat kelak. Sebab itu, yang pertama, apa yang dapat saya rumuskan di antara beberapa poin untuk kita memahami konsep teman yang baik. Perkataan teman dalam bahasa Arab dia boleh memberi maksud sahib, yakni orang yang selalu berdamping, sesuatu yang selalu berdamping ataupun sentiasa berdekatan dengan kita. Yang kedua, kadang-kala disebut dengan perkataan qarin, qarana. Bukan coronavirus ni, tu kaf, itu huruf kaf. Coronavirus tu, ni qarana, iaitu sesuatu yang sentiasa mengekori kita ataupun mendampingi kita. Qarin juga merujuk kepada teman. Sahib juga merujuk kepada teman. Kemudian juga disebut sebagai sadiq, itu juga sebagai teman, iaitu teman yang selalu membenarkan kita, meringankan beban kita. Ini adalah lafaz-lafaz perkataan yang merujuk kepada maksud rakan dan teman. Tetapi hakikatnya teman kita yang sebenarnya apa? Yang pertama sekali, apabila kita berhadapan dengan ujian, mihnah di dunia ini, peneman kita adalah salat. Salat adalah sebaik-baik teman yang dapat meringankan ujian, musibah, rintangan dan apa jua yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Tolonglah kita jadikan salat itu sebagai teman kita. Ini bertepatan dengan satu hadis daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika mana beliau meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun aw syai'un yuqimus salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berhadapan dengan apa-apa ujian, apabila baginda berhadapan dengan apa-apa rintangan dalam kehidupan baginda, maka baginda akan pergi berwuduk dan baginda akan mendirikan salat. Sebab itu, salat ini tak ramai orang jadikan ia sebagai peneman di kala duka, peneman di kala sedih, peneman di kala susah, peneman di kala mana tidak ada lagi orang-orang yang di sekeliling kita yang dapat menjadi peneman yang baik untuk mendengar rintihan dan kesulitan dan kesusahan kita, melainkan wasilah, jalan yang boleh dijadikan sebagai peneman kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para anbiya yang lain alaihimus salatu wassalam, mereka diajar oleh Allah Ta'ala apabila mereka berhadapan dengan tribulasi, halangan, rintangan di dalam dakwah mereka, mereka menjadikan salat itu sebagai teman yang terbaik. Salat yang dimaksudkan di sini bukan sekadar salat fardu, itu memang menjadi tanggungjawab kita. Tetapi salat di sini adalah salat malam. Salat malam adalah sebaik-baik teman kita
di dunia ini, dan salat juga sudah pasti akan menjadi sebaik-baik ibadah di hari akhirat, kerana dia adalah merupakan amalan pertama yang akan disoal oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Berdasarkan dalam riwayat yang lain, baginda menyatakan anna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya sesungguhnya antara amalan yang pertama yang akan dihitung dan dihisab oleh Allah Ta'ala ke atas seseorang itu pada hari kiamat adalah salatnya. Maka di sana juga terdapat satu riwayat yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya kepada baginda apakah perkara daripada dunia ini yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menyatakan, antara daripada dunia ini yang aku sukai ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama, at-tatayyub, Nabi suka berwangi-wangian. Nombor 2 iaitu wanita ataupun pasangan yang salihah. Dan yang ketiga, baginda berdoa, waju'ilat as-salatu qurratu aini, dan jadikanlah salat itu sebagai penyejuk atau peneman bagi kehidupanku. Ini antara apa yang dimintakan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu ketika mana Rasulullah SAW memulakan dakwah baginda dan dakwah baginda ditolak secara keras, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi dalam suratul Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di sepertiga malam untuk kamu salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kerana itu, salat malam ataupun salat tahajud atau salat qiyam atau salat witir dan yang seumpama dengannya, ia adalah merupakan di antara salat yang kita kena jadikan ia sebagai sahabat kita. Kita kena jadikan ia sebagai peneman kita. Kerana di waktu keheningan malam hari itu, tidak ada yang lebih indah yang dapat menemani kita di dalam salat tahajud dan malam itu, melainkan betapa eksklusifnya, betapa kita berasa dalam keadaan terlalu kita ini sangat-sangat eksklusif untuk kita bercakap dengan Allah. Masa kita tu kita rasa seolah-olah kita berdua sahaja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kerana itu, jadikanlah salat tahajud, jadikanlah salat witir, jadikanlah salat qiyam atau apa-apa saja amalan qiyam di waktu malam, baca Quran, zikir, selawat dan apa saja daripada amalan-amalan di malam hari itu sebagai peneman kita, tapi terutamanya adalah salat malam. Percayalah, salat malam ini adalah merupakan peneman yang paling terbaik, bahkan dia adalah merupakan amalan yang menjadi makdabah, iaitu hidangan kepada para anbiya, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, kerana dia adalah merupakan antara amalan yang sangat diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Akhirat, kerana dia amalan pertama yang Allah akan perhitungkan kepada kita, dan sebaik-baik teman kita yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah. Kita semua tahu Quran adalah kalam Allah. Sebab itu, sebaik-baik penolong kita, sebaik-baik penjaga kita, sebaik-baik yang melindungi kita adalah Allah. Sebab itu disebutkan bahawasanya dalam satu ungkapan, bahawasanya menyatakan
Allah itu sebaik-baik ni'man nasir, sebaik-baik penolong, ni'mal maula, sebaik-baik pembantu. Kerana untuk kita menjadikan Allah sebaik-baik dalam kehidupan kita sebagai penolong, pembantu, penjaga, kita perlulah menjadikan Al-Quran itu sendiri, yakni kalamullah, sebagai sebaik-baik teman dan rakan kita dalam kehidupan. Kerana itu, kita lihat bagaimana peranan Al-Quran. Jika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai rakan kita dan teman seharian dalam kehidupan kita, janganlah kita baca Quran ataupun solat malam tadi dikala kita duka atau dikala kita dalam keadaan susah semata-mata, tapi jadikan dia sebagai teman dikala senang dan juga dikala kita dalam keadaan teruji. Antaranya adalah Quran. Kerana itu pernah ditanyakan kepada Abdullah ibn Mubarak, apabila ada seorang bertanya kepadanya, bagaimanakah ingin diketahui kedudukan seseorang itu di sisi Allah Ta'ala? Bagaimana hendak menilai kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kata beliau, jika kamu ingin mengetahui bagaimana hubungan dan kedudukan kamu di sisi Allah, maka hendaklah kamu melihat bagaimana kamu memelihara kalamnya, bagaimana kamu memelihara kalamullah. Ini bagaimana hubungan kamu dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat Al-Quranul Karim. Apakah kamu telah menjadikannya sebagai teman? Baik. Sebab itu kalau kita lihat di sini, di dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda dalam riwayat yang masyhur, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang bermaksud, bacalah akan Quran, kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Maknanya Al-Quran ini bukan sekadar teman kita yang boleh memberikan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kedukaan ketika kita mendapat ujian di dunia, tapi dia juga peneman kita untuk memberikan syafaat, memberikan asbab untuk kita dapat keampunan Allah, asbab untuk kita terhindar daripada azab neraka, asbab untuk kita mendapatkan kemudahan hisab dengan syafaat Quran itu di hari akhirat. Sebab tu saya nak kongsikan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana Quran ini Nabi sebut dalam satu doa Nabi yang sangat panjang, bahawasanya Quran ini adalah penenang, penawar hati manusia. Sebab itu Allah sendiri sebut dalam Quran, dalam ayat, dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu melainkan ia sebagai penawar, syifa, penawar, penghibur, dan membawa rahmat kepada jiwa orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka akan berinteraksi dengan Quran dikala mereka gembira, dikala mereka senang, dikala mereka kesedihan, dikala mereka dalam kesusahan. Orang beriman tidak akan memutuskan talinya, perhubungannya, komunikasinya dengan Al-Quranul Karim, kerana Quran adalah tali Allah. Kerana dalam ayat Quran Allah menyebut, wa'tasimu bihablillah, berpegang pautlah kamu kepada tali Allah. Tali Allah adalah Quran. Bayangkan kalau layang-layang, kalau dia tidak diikat dengan tali yang kuat, layang-layang itu akan terputus dan dia akan diterbangkan oleh angin tanpa ia tidak tahu di mana arah tujunya. Tetapi kalau layang-layang yang diikat dengan tali yang baik,
maka dia akan sentiasa ditunjukkan arahnya mengikut arah yang tuannya inginkan untuk ia berada pada arah yang betul dan juga pada keredaan dan kehendak tuan empunya layang-layang itu tadi. Itu satu perumpamaan. Contoh dalam doa yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW ada berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Apa kata Nabi SAW dalam doa tadi? Ini doa yang Nabi ajar kita. Nabi kata siapa yang baca doa ini, tidak ada apa-apa ujian, musibah, halangan yang menimpanya jika lepas dia baca doa ni, dia sebutkan hajatnya, melainkan Allah akan melapangkan baginya kesulitannya, insya-Allah. Yakin dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksudnya? Antara yang Nabi mention kat sini yang menjadi perhatian, yang saya tertarik, Allahumma ja'alil Qur'an. Kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Quran rabi'a qalbi. Rabi' iaitu sesuatu yang menjadi penyejuk kepada hatiku. Maknanya jadikanlah Quran itu adalah merupakan sesuatu yang sentiasa terikat di dalam jiwaku. Setiap hari kita rindu nak baca Quran. Kalau bukan kita mencari waktu untuk membaca Quran, tetapi kita sentiasa ada rasa keinginan untuk membacanya, bukan kita memaksa diri untuk membacanya. Wa nur sadri, dan jadikanlah Quran itu sebagai cahaya di dalam hatiku. Wa jalaa huzni, dan jadikanlah Quran itu sebagai penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan jadikanlah Quran itu sebagai penghilang akan kegusaran dan juga akan kegelisahanku. Maknanya dekat sini bagaimana Nabi SAW mengajari kita bagaimana kemu'jizatan dan keajaiban Quran sebagai teman kita di kala senang dan di kala duka, bukan sekadar di dunia, tetapi juga manfaatnya adalah di hari akhirat kelak. Bukan sekadar Quran datang nak bagi syafaat, tetapi kalau kita tengok dalam hadis yang lain, yang mana Nabi SAW menyuruh kita membaca surah Baqarah dan surah Ali Imran. Hadisnya agak panjang. Baginda kata, bacalah surah Baqarah dan bacalah surah Ali Imran, kerana kedua surah ini akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan, dia seperti dua gumpalan awan yang hitam yang mendung untuk meneduhkan pembacanya daripada terik matahari di padang mahsyar. Bahkan dalam riwayat yang lain kata dia jadi seperti seekor burung yang menerbangkan tuannya ke mana arah yang dikehendaki olehnya. Dan dalam ayat Quran yang lain pula disebutkan bagaimana Quran sebaik peneman adalah suratu Al-Mulk. Siapa yang membacanya disyafaatkan padanya akan pembaca suratu Al-Mulk 30 ayat itu tadi daripada fitnah kubur atau daripada azab kubur. Maknanya dia sebaik-baik teman. Ya, sebab itu bila kita mengurus kehidupan kita ini, dalam kita melihat pasangan, melihat kawan, melihat rakan, lihat keluarga, kita jangan meninggalkan teman untuk rohani kita, teman untuk jiwa kita, iaitu salat malam itu tadi dan juga bacaan Al-Quran di waktu pagi dan di waktu petang. Itu adalah peneman kita di sepanjang hari. Di kala dua waktu itu sekurang-kurangnya, jangan kita mengabai dan meninggalkannya. Kerana kalau nak cerita tentang bagaimana salafus salih perhubungan mereka dengan Al-Quran, itu sangat ajaib. Abu Bakar ibn Ayyash, beliau telah menjadikan Quran sebagai temannya hampir 73 tahun, dan beliau telah mengkhatamkan Al-Quranul Karim lebih daripada, disebutkan dalam riwayat disebutkan lebih daripada 1000
1000 kali khatam. Kalau tak silap saya dari riwayatnya, lebih daripada 1000 kali khatam, lebih daripada itu ya, menunjukkan bagaimana dia menjadikan Quran itu benar-benar sebagai temannya yang setia. Baik, sehingga kan apabila dia nak meninggal, adik perempuan ni duduk di sampingnya dan menangisinya kerana tengok keadaannya yang sangat berada dalam keadaan sakit menghadapi sakarat. Jadi dia kata pada adiknya, usahlah engkau menangis, usahlah engkau khawatir kepada aku. Apakah engkau menyangkakan aku tidak ada teman di kala ini? Sesungguhnya sebaik-baik temanku adalah ayat Al-Quranul Karim yang aku bacakan sepanjang hayatku dulu di dunia. Maka ia akan menjadi penemanku di kala aku berada dalam kesusahan. Baik. Kemudian antara amalan yang boleh menjadi teman atau menjadi sebaik-baik bekalan bagi kita juga adalah merupakan zikrullah, zikir, iaitu kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingati Allah itu dapat mendatangkan ketenangan bagi hati. Kita kena fahami bahawasanya ketenangan ini adalah satu kurniaan Allah. Kita kena bezakan muslimin muslimat antara nikmat Allah dengan kurniaan Allah. Ini dua perkara yang manusia gagal untuk memahaminya. Semua orang yang mendapat nikmat Allah belum tentu mereka mendapat kurniaan Allah. Tetapi orang yang mendapat kurniaan Allah, dia telah pun mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya bagikan contoh. Nikmat umpamanya Allah bagi kita sehat. Sehat adalah satu nikmat. Tetapi apakah sehat itu menjadi satu kurniaan Allah atau sekadar menjadi satu nikmat Allah? Sehat tadi akan menjadi kurniaan Allah apabila dengan sihatnya kita itu tadi, kita dapat menggunakannya pada apa-apa perkara yang mengundangkan padanya akan redha Allah. Ketika kita sihat, kita boleh tolong orang. Ketika kita sihat, kita boleh gagah dan kuat ibadah. Ketika kita sihat, kita boleh bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Ketika kita sihat, kita boleh memiliki masa untuk menghubungkan silaturahim. Ini maknanya kurniaan. Kurniaan yang Allah tambahi. Kurniaan ni adalah tambahan kepada nikmat. Ada orang dapat kesihatan, tapi kesihatannya tidak ditambahi dengan kurniaan Allah. Kalau Allah Ta'ala beri kepada kita umpamanya masa. Masa satu nikmat. Tapi apakah masa kita tu adalah satu kurniaan daripada Allah? Kalau kita boleh uruskan masa kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, maka kita telah mendapat kurniaan Allah, bukan sekadar nikmat Allah. Dengan masa yang ada, kita boleh tolong orang, kita boleh ringankan beban orang, kita boleh menyampaikan ilmu, kita boleh mendidik anak-anak, dan kita boleh melakukan kepelbagaian lagi perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dan yang mendatangkan pahala dan mendatangkan kebaikan, bukan sekadar untuk diri kita tetapi juga kepada orang lain. Ini yang disebutkan sebagai kurniaan, yang Allah sebut dalam Quran, fadlam minallah wa ni'mah. Allah kata kurniaan itu daripada Allah, nikmat pun Allah punya juga. Tetapi Allah bagi nikmat kepada semua hamba-Nya, baik yang beriman ataupun tidak, yang taat ataupun tidak. Tetapi kurniaan ini Allah beri kepada orang-orang yang terpilih. Contoh, nikmat Allah bagi kat kita ilmu. Mudah kita nak menuntut ilmu. Dekat online boleh, dekat Facebook boleh, dekat YouTube boleh, download PDF kitab boleh, senang, mudah.
Itu nikmat yang Allah bagi. Tetapi kurniaan yang Allah bagi, kita dapat faham ilmu yang kita belajar. Kita dapat amal ilmu yang kita belajar. Kita dapat sampaikan ilmu yang kita belajar. Itu kurniaan. Dia satu perkara tambahan, added value yang Allah beri kepada seseorang di sebalik nikmat itu. Allah bagi kita harta, itu nikmat. Tapi kurniaan adalah bila dengan harta itu, harta yang Allah beri kepada kita itu tadi, ia dapat memberi manfaat kepada orang-orang lain. Hatta manusia, hatta keluarga, hatta hayawan, hatta tumbuh-tumbuhan mendapat manfaat daripada harta yang ia miliki. Ini umpama contoh untuk kita memahami bahawasanya perbezaan antara kurniaan dan nikmat Allah. Baik, oleh kerana ketenangan ini adalah merupakan kurniaan Allah. Sebab Allah bagi kita hidup tu nikmat. Tetapi bukan semua orang yang hidup dapat kebahagiaan dan ketenangan. Bila Allah bagi kita hidup, Allah tambahi atas nikmat hidup itu dengan kebahagiaan, itu maknanya kita telah mengecapi kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mengingati Allah, zikrullah, ia adalah merupakan salah satu daripada peneman dalam hidup kita. Dan kita kena ingat bahawasanya antara doa Nabi SAW, Nabi bila bangun solat malam, kalau Nabi berdoa, Nabi minta benda yang penting-penting. Antara yang bagi dia minta di dalam ketika malam hari baginda, Allahumma inni as'aluka lisanan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu lidah. Nabi minta lidah baginda, lisanan zakiran, lidah yang sentiasa ingat untuk menyebut namamu ya Allah. Lidah yang sentiasa ingat untuk memujimu ya Allah. Sebab itu antara peneman dalam kehidupan kita yang melapangkan, yang dapat meringankan, yang dapat mengurangkan tekanan dalam hidup kita ini adalah zikrullah. Dan zikrullah ini ada banyak. Antaranya adalah istighfar. Kerana kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebutkan ja'alallahu dalam disebut dalam satu hadis, kejap ya, saya lupa pula dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan bahawasanya dalam sebuah riwayat saya bacakan di sini, dalam sebuah riwayat yang disebutkan tentang satu kelebihan istighfar daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dawud. Baginda menyatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Apa kata Rasulullah SAW? Sesiapa yang melazimi perkataan istighfar. Tapi ingat, istighfar yang bukan sekadar mainan yang hanya disebut pada lidah tapi tidak terkesan di hati. Istighfar yang bukan sekadar disebut di lidah, tetapi ingatan ini masih lagi merancang untuk mengulangi dosa yang telah dilakukan. Hati ini masih berazam ingin meneruskan dosa yang dikerjakan. Tidak. Kerana Rasulullah SAW menyatakan, bila kita memohon keampunan kepada Allah, mestilah keampunan itu adalah keampunan yang benar-benar mendatangkan keinsafan, mendatangkan penyesalan, mendatangkan perasaan takut
menghadirkan perasaan benci kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan. Seperti mana kita tengok dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala ajar kita akan satu doa yang sangat baik. Dan doa itu disebutkan, dalam ayat itu disebutkan, Habib ilayyal iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan wa ja'alna minar rasyidin. Antara golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, bimbingan Allah, jagaan Allah, peliharaan Allah, keselamatan daripada Allah, siapa dia? Pertama, habib ilaihimul iman. Allah akan kuat dan peliharakan iman dalam diri dia. Wa zayyanahu fi qulubihim. Allah akan hiaskan iman itu di dalam hati mereka. Hiasan bagi iman tadi adalah amal saleh, akhlak yang baik. Ini hiasan bagi iman. Wa karraha ilaikumul kufr. Allah akan campakkan kebencian dia kepada kekufuran dan kemaksiatan dan kedurhakaan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana peranan kepada istighfar itu tadi. Maka Nabi SAW menyatakan, kalau siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan setiap perkara yang sempit ada jalan keluarnya. Setiap kesusahan ada kesenangannya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki tanpa yang ia sangka-sangkakan. Maka ini menunjukkan pada kita, selain daripada setiap hari kalau Allah bagi kepada kita tak lupa istighfar, alhamdulillah. Maknanya apa? Maknanya kita telah pun berjaya bersahabat, bertemankan. Kita dapat sentiasa bersahabat dan bertemankan dengan amal saleh daripada zikrullah, untuk kita ingat kepada Allah. Itu satu nikmat yang sangat besar. Bila kita bersahabat dengan zikrullah, Allah akan sentiasa membantu kita untuk kita ingat kepadanya dikala kita lupa padanya. Macam seorang anak. Anak ni bila dia dah kahwin, bila dia dah besar, bila dia dah berkerjaya, kadang-kala kesibukan itu menyebabkan dia lupa mak ayah dia. Yelah, duduk pula jauh kan, nak pula zaman pandemik tak boleh balik pergi ziarah dan sebagainya. Kadang-kadang dia lupa nak telefon, nak tanya khabar mak ayah dia. Ya. Kalau mak ayah dia biar dia begitu, mungkin dia akan makin jauh dan hubungan mereka mungkin akan menjadi tidak lagi seperti dahulu. Maka mak ayah ni akan call, akan tanya khabar, mula tanya keadaan, sebagai memberi maksud mengingatkan balik si anak ini tentang hubungan mereka. Jadi kalau kita bersahabat dengan zikrullah, insya-Allah Allah akan membantu kita supaya kita mengingati Allah, bukan sekadar di kala mana kita sedang mengingati Allah, tapi di kala kita dalam keadaan lalai kepada Allah pun, Allah akan bantu kita untuk kembali mengingatinya. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Imran. Allah menyatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang beriman itu apabila mereka nak mengerjakan sesuatu dosa atau nak melakukan perkara yang menzalimi diri mereka, apa kata Allah? Dzakarullah. Allah Ta'ala akan berikan agar ia dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan bantu dia supaya dia dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa bila Allah Ta'ala membantu kita untuk kita mengingatinya. Bukan sekadar kita berusaha untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu, jadikanlah ucapan setiap kali kita tengok sesuatu nikmat Allah, ajarkan diri kita ucap subhanallah. Setiap kali kita mengecapi nikmat Allah, walaupun nikmat yang masih sama, ajari, disiplinkan diri kita sebut alhamdulillah.
Setiap kali bila kita lihat sesuatu kebesaran Allah, ajari diri kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan setiap kali kita nak rasa lemahnya iman di dalam jiwa kita, kekuatan kita berada dalam keadaan yang lemah, jiwa yang lemah, kuatkan iman kita dengan kalimah La ilaha illallah. Kerana dalam riwayat mengatakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Dan juga ungkapan yang lain lah, ya. Bahkan ada dalam riwayat Nabi ajar kita, kalau seseorang tu berada dalam keadaan stres, berada dalam keadaan tertekan, ucaplah perkataan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Tuhanku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maknanya jangan pisahkan kehidupan kita dengan sebaik-baik teman kita ala zikrullah. Ya, ajari kita begitu, biasakan. Dapat pakai baju, alhamdulillah, benda simple. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan tidak ada benda yang lebih disukai oleh Allah daripada hambanya apabila dia menikmati makanan dan minuman, lalu dia menyedari Allah yang memberikan rezeki padanya dan dia mengucapkan ucapan alhamdulillah. Inilah perkataan yang Allah Ta'ala suka dengari daripada hamba-hambanya. Bila hambanya buat salah, Allah tak marah. Allah nak hamba dia belajar bila buat salah, cakap astaghfirullah. Pasal kita bukannya maksum. Allah ajar kita dapat nikmat, cakap alhamdulillah. Jangan sombong. Allah ajar kita bila kita tengok apa-apa sahaja, siang dan malam, terbit matahari, terbenam matahari, nampak bulan yang memantulkan cahaya, cakap subhanallah. Kita sucikan. Tidak ada yang boleh melakukan semua ini melainkan Allah Ta'ala. Itu adalah menjadi teman dalam kehidupan seharian kita, ya. Baik. Kemudian selain daripada itu, kerana mengingati Allah Subhanahu Taala juga adalah sebaik-baik bekalan, bukan sekadar di dunia, peneman kita di dunia, tetapi juga di hari akhirat kelak, ya, di hari akhirat kelak. Kerana di sana terdapatnya satu hadis, ya, yang kalau boleh saya dapat kongsikan di sini, ada dalam satu riwayat, tetapi riwayat ini ada perbahasan para ulama dalam membincangkan berkenaan dengan apa ni kita panggil berkenaan dengan statusnya, ya. Tapi ada sebahagian ulama yang telah mensahihkan hadis ini, ya. Baik. Disebutkan dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Al-Hakim dan Ibn Hibban. Apabila seseorang mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, panjang hadisnya, kemudian salat akan berada di kepalanya, puasa berada di kanannya, zakat berada di kirinya, amalan-amalan kebaikannya seperti apa? Ini yang kita nak kena buat tadi tu. Sedekah, silaturahim, mengasihani sesama makhluk, rasa empati dan simpati kepada makhluk akan berada di bahagian kakinya. Bila malaikat datang di sebelah kepala, salat kata tak ada ruang bagi kamu kepada hamba Allah ini. Bila datang sebelah kanan, puasa pula bela. Datang sebelah kiri, sedekah dan zakat bela. Datang sebelah kaki, maka datanglah amalan-amalan yang lain yang menyelamatkannya daripada hal itu. Ini disebutkan di dalam beberapa riwayat mengenai dengan kelebihan orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah daripada amalan-amalan yang lain. Tapi ada juga dalam satu riwayat yang saya pernah terbaca, tetapi
Saya terlupa kat mana saya ada simpan salah satu daripada riwayat tersebut. Tak apa, insyaAllah. Itu antaranya yang dapat kita kongsikan. Baik, kita pergi yang seterusnya adalah doa. Doa juga adalah merupakan sebaik-baik teman yang boleh kita jadikan ia dalam bekalan ataupun teman kita dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, supaya apa yang kita pintakan itu, kalau kita tak memperolehinya di dunia, insya-Allah kita akan memperolehinya di hari akhirat kelak. Sebab itu doa adalah merupakan ibadat yang paling mudah Allah beri kepada kita. Kalau kita nak semayang, kita kena tahu arah kiblat, kita kena ada wuduk. Tapi doa ini, kita duduk dalam keadaan nak pakai baju ke, nak keluar pergi jalan ke, nak buat apa ke, kita disuruh dan dituntut untuk berdoa. Sebab tu jadikan doa ini sebagai perkara yang dapat mendamaikan jiwa kita dengan takdir Allah. Jadikan doa ini juga sebagai perantara yang boleh menjadikan keredaan kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan, takdirkan, tetapkan dalam kehidupan kita. Kerana doa juga salah satu daripada keajaiban yang Nabi sebut, ad-doa yaruddul qada. Doa ini dia dapat menolak qada Allah, dia dapat mengubah qada Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan kerana itu, jangan seringkali berputus asa di kala mana kita berdoa. Kerana doa ini senjata, silahul mu'min. Setengah riwayat sebut doa itu mukhul ibadah, otak dan tunjang kepada ibadah. Jadi disebutkan kepada kita dekat sini bahawasanya betapa peranan doa itu adalah sangat penting dalam hidup kita, sehingga kan Nabi SAW mengajarkan jadikan hidup kita ni keseluruhannya sebagai satu ibadah. Macam mana kita nak jadikan kehidupan kita ni keseluruhannya ibadah? Iaitu kita hubungkan setiap perbuatan kita dengan doa. Maka perbuatan kita itu akan jadi ibadah. Sebab itulah kita baca dalam Quran disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita disuruh untuk menjadikan kehidupan kita itu sebagai untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan kepada kita doa adalah merupakan peneman dalam hidup kita. Doa sebenarnya juga adalah usaha. Doa juga adalah tawakal. Ya, kita usaha, kita pergi bekerja, tapi dalam kita bekerja, kita kuatkan usaha dan tawakal kita itu tadi dengan doa. Sekarang ni kita berada dalam keadaan suasana pandemik. Semua orang dalam keadaan ketakutan. Kita dengar berita kematian saban hari. Allahu Akbar. Saya tak pernah dengar cerita berita kematian tentang orang-orang yang kita kenali seperti apa yang sedang berlaku pada hari ini. Kita dengar jemaah itu, jemaah ini, orang yang kita kenal, seolah-olahnya tiada kesudahan. Kematian demi kematian ni akan sentiasa berterus-terusan, seolah-olah kita ni menunggu waktu giliran untuk sampai pada waktunya. Seolah-olah begitu. Kerana kematian pada hari ini bukanlah dia terikat kepada golongan orang-orang yang sudah tua atau orang yang berusia, tapi kita dapat juga berita-berita orang yang terkena musibah ini daripada kalangan orang yang muda-muda juga. Seolah-olah hari ini membenarkan sabdaan Nabi SAW, apa yang telah Nabi sabdakan pada 1443 tahun yang terdahulu. Baginda menyatakan bahawasanya antara tanda-tanda kiamat ini adalah banyaknya kematian mengejut. Kematian ni terlalu banyak sehingga berita kematian ni menjadi satu berita yang biasa.
Orang dengar berita mati ni, kematian ni, macam orang dengar berita orang yang hidup. Apa orang hidup cerita kat kita, dia makan apa, dia buat apa, macam tu kita dengar berita orang yang mati. Dia ke bumi kat mana, bila dia mati. Seolah benda-benda itu menjadi satu perkara yang biasa. Tapi ingat, Nabi SAW menyuruh kita menjadikan kematian sebaik-baik peringatan. Kata para ulama, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah berita kematian itu menjadi pemberi peringatan yang menyedarkan kamu dalam kehidupan kamu. Disebabkan kerana itu, Nabi SAW pun menyuruh kita banyak mengingati mati. Akthiru min zikri hadhimil ladzat. Sebab itu, kita kena sentiasa berinteraksi dengan doa. Doa sebagai teman kita. Doa minta mati yang baik. Doa mohon akan diberikan keafiatan. Kerana pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apakah doa yang paling baik untuk aku pohon kepada Allah?" Maka Rasulullah SAW jawab, "Sulullahal afwa wal afiyah." Doa yang paling baik kamu minta pada Allah ada dua benda. Dalam semua benda yang kita minta pada Allah, dua benda ni antara yang terpenting. Pertama, al-afwa. Minta kepada Allah, Allah berikan kemaafan. Allah ampunkan kita, Allah maafkan kita. Ini sangat penting. Nombor dua, al-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita afiat. Bukan sekadar sihat, Allah beri afiat. Apa makna afiat? Afiat ni Allah selamatkan kita daripada jadi kafir. Allah selamatkan amal kita daripada pergi buat amal yang, daripada buat maksiat. Allah selamatkan tubuh badan kita ni daripada musibah. Selamatkan kita daripada takdir yang buruk. Afiat ni umum. Sebab itu afiat ni sangat penting. Afiat ni bukan sihat saja, tapi afiat ni Allah selamatkan semua. Afiatkan iman kita, afiatkan rezeki kita daripada yang haram, afiatkan ilmu kita daripada kesesatan, afiatkan akhlak kita daripada akhlak yang buruk, afiatkan semuanya. Sebab itu doa ini adalah di antara penghubung kita dengan Allah, dan ia adalah ibadat yang paling mudah untuk kita sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau semayang pun kita dekat dengan Allah dikala kita sujud, tapi doa ni kita dekat dengan Allah tanpa perlu untuk kita buat perkara-perkara yang disyaratkan di dalam salat. Misal contoh, Allah sebut dalam surah Ali Imran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apa kata Allah Ta'ala? Apabila hamba-Ku itu berdoa dan meminta kepada Aku, bagi tahulah kepada hamba-Ku, wahai Rasulullah, ketika mana dia berdoa kepada Aku sangat dekat dengan dia. Fa inni qarib. Allah sangat dekat dengan kita. Sebab tu pernah sahabat bila bermusafir dengan Nabi, sahabat pergi baca doa kuat-kuat, jerit-jerit. Maka bila Nabi dengar, Nabi kata, "Janganlah kamu mengeraskan suara kamu, kerana kamu bukan berdoa kepada Tuhan yang peka, ya, tapi kamu berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar. Maka bersederhanalah, mintalah yang baik-baik." Maknanya di sini Nabi nak mengajarkan kepada kita, di kala mana kita berdoa, sebenarnya di waktu itu Allah sangat hampir dengan kita. Maknanya rahmat Allah, keampunannya, kurniaannya, keselamatannya, penjagaannya. Tapi manusia ni kadang-kala bila dia berdoa, dia hilang keyakinan. Dia doa dah dekat 2 tahun, dia doakah dekat 5 tahun. Dia terburu-buru dalam berdoa. Sedangkan kata Nabi, Allah SWT, Nabi SAW, Allah SWT tidak akan memustajabkan permintaan hambanya itu selagi mana hambanya itu tidak tergesa-gesa. Ya. Kadang-kala kata Imam Ibn Qayyim, bila kita berdoa, doa kita ni terbahagi kepada 3. Satu, bila kita berdoa, doa itu Allah berikan di dunia seperti yang kita minta. Ini jenis doa yang pertama. Doa yang pertama ini dipanggil sebagai doa
yang mana Allah bagi sama seperti mana yang kita minta dan pohon kepada Allah, ya, iaitu doa yang seumpama dengannya, bimithli, benda yang sama kita dapat. Yang kedua, apa yang kita minta tetapi Allah berikan yang lebih baik untuk kita daripada apa yang kita minta. Tapi Allah bagi juga benda itu dekat dunia. Kita minta lain tapi dapat lain. Tapi bila kita renungkan balik, apa yang kita dapat tu sebenarnya lebih baik daripada apa yang pernah kita minta dulu. Nombor 3, iaitu doa yang jenis kategori di mana doa tersebut adalah doa yang untuk Allah mengangkat bala, mengangkat musibah, mengangkat kecelakaan, menolak takdir yang buruk atau apa-apa bentuk kemudaratan kepada kita, ya, kepada kita. Cuma ada tambahan yang keempat, sebahagian ulama menyatakan, iaitu doa yang dipanggil doa iddikhar. Jenis yang keempat ni doa simpanan nama dia, yang mana doa kita doa kat dunia, yang dapat apa yang kita doa pun tak dapat, yang ganti lebih baik pun tak dapat, tolak benda mudarat pun tak dapat. Tetapi Allah simpan doa itu untuk Allah perkenankan bagi kita di hari akhirat nanti. Bila balik di hari akhirat nanti, Allah akan tanya kita, kamu dulu berdoa, aku tidak beri kepada kamu apa yang kamu pinta, wahai hamba-Ku. Sekarang kamu minta, sekarang ini kamu minta, aku dengar permintaanmu dan aku akan perkenankan permintaanmu. Allahu Akbar. Masa tu kita tengok kita duduk ke hari akhirat dalam keadaan apa? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita pun minta Allah perkenankan, Allah permudahkan bagi kita kesulitan kita. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan doa sebagai teman kita dekat dunia, supaya kita doa perkara-perkara yang baik. Bila kita balik di hari akhirat, doa yang baik tadi memberi manfaat kepada kita di hari akhirat sebagai bekalan yang baik, ya. Kita doa minta amalan diterima, doa minta pengakhiran yang baik, doa minta supaya kita mendapat syafaat, doa minta untuk diselamatkan daripada azab neraka, daripada azab kubur, daripada azab mahsyar, daripada segala perkara-perkara yang lain. Maka bila Allah perkenankan, doa itu akan kita nikmati kemustajabannya di hari akhirat. Sebab tu saya nak sharekan di sini satu doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam surah Ibrahim. Ini juga salah satu doa yang kita minta kepada Allah di hari akhirat. Nabi Ibrahim ajar kita baca doa apa dalam surah Ibrahim? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sila baca dan amalkan doa ini insya-Allah. Ya, apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdasarkan kepada doa tadi. Kalau kita tengok dalam doa tadi disebutkan pada ayat 41, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku dan seluruh orang-orang yang beriman, terutamanya bila, kata Nabi Ibrahim, yauma yaqumul hisab, pada hari engkau menghitung, kau menghisap hamba-hambamu di hari akhirat. Masa tu Allah tengah hitung dosa kita. Kita baca doa ni masa kat dunia lagi. Ada dosa kita yang tersaki baki, yang dapat memberatkan neraca kejahatan kita. Tapi insya-Allah kerana amalan doa ini, Allah boleh ampunkan, Allah boleh gugurkan, Allah boleh hapuskan dosa itu, supaya dia tidak memberatkan neraca timbangan kejahatan. Sebaliknya, neraca timbangan amalan kebaikan kita lebih diberatkan. Ini menunjukkan, jadikanlah doa itu
sebagai bekalan teman kita yang terbaik. Sama juga dalam satu doa Nabi Allah Ibrahim AS, terutamanya doa memohon sebagai bekalan di hari akhirat, iaitu surah Asy-Syu'ara pada ayat 87. Surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-87. Tapi kalau boleh kita doa Nabi Ibrahim itu ayat 83, 84, 85, 86 tak payah, 87. 86 tak payah. Pertama, Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kebijaksanaan dan dampingkanlah aku lepas aku mati nanti bersama orang saleh. Kemudian Nabi Ibrahim doa lagi, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selepas matiku orang masih menyebutkan kebaikanku. Kita dah mati dah tak ada, dah meninggal lah. Orang duk sebut kebaikan kita. Kita tak wasiatkan pun orang cerita kebaikan kita, tapi lepas kita mati orang mula bercakap tentang kebaikan kita. Itu doa Nabi Ibrahim. Waja'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, dan jadikanlah aku juga yang akan dapat mewarisi syurga na'immu ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ajar lagi, wala tukhzini yauma yub'atsun. Doa, ya Allah, janganlah engkau menghinakan kami atau menghinakan aku pada hari engkau membangkitkan manusia di hari akhirat. Jangan hinakan aku apabila terutamanya pada hari akhirat dikala mana aku dibangkitkan. Ya, itu menunjukkan kepada kita ia adalah sebagai peneman untuk kita di dunia. Dikala mana kita senang pun kita berdoa, dikala mana kita susah lebih-lebih lagi kita berdoa, dan jangan berputus asa dalam berdoa, ya, dan kita kena sentiasa yakin dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah akan memustajabkan doa kita bergantung kepada sejauh mana sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu antara peneman amalan yang saya sebutkan. Kemudiannya, antara peneman kita yang baik adalah merupakan pasangan, rakan dan juga anak yang soleh. Ini juga teman yang terbaik. Kita hidup dekat dunia ini, kita mintalah kepada Allah agar dianugerahkan kepada kita pasangan yang baik. Mintalah kepada Allah agar kita dikurniakan zuriat yang baik. Mintalah juga kepada Allah agar dikurniakan rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baik. Kalau ikutkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, juga disebutkan di dalam ulama yang lain, yang mana kita dituntut untuk meminta beberapa perkara yang baik. Yang pertama, kita dituntut untuk meminta supaya dianugerahkan pasangan yang baik. Kerana bila Allah anugerahkan pada kita pasangan yang baik, itu adalah sebaik-baik nikmat yang Allah beri di dalam kehidupan kita. Kerana di sana ada satu riwayat menyebutkan arba'un min sa'adatil muslim. Ada 4 perkara yang termasuk di antara kebahagiaan bagi orang Islam. Salah satu daripadanya yang Nabi sebut al-mar'atus salihah, iaitu isteri yang salihah. Dalam riwayat yang lain bagi disebut wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik habuan dunia itu adalah wanita yang salihah. Walaupun Nabi sebut wanita, itu bagi lelaki lah. Tapi kalau bagi lelaki wanita yang salihah. Tapi kalau bagi wanita, nikmat dunia yang paling terbaik, yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling rich sekali, yang paling valuable sekali adalah suami yang saleh.
memiliki suami yang saleh, memiliki isteri yang saleh lebih bernilai daripada memiliki segala kekayaan dunia dan isinya. Ya, kalau kita kaya, suami tak baik atau isteri tak baik, kekayaan itu tidak akan dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Bahkan kita akan jadi tertekan dan sebagainya, walaupun hidup dalam kekayaan, walaupun hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Nombor dua, kita minta agar dikurniakan zuriat yang baik. Bukan pasangan yang baik saja, zuriat yang baik. Sebab tu Nabi Zakaria alaihi salam mengajar kita minta zuriat yang baik. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Ibrahim AS ajar kita dalam surah Furqan minta pasangan yang baik, zuriat yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami daripada pasangan kami dan zuriat kami yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah mereka ini sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu minta, itu yang kedua, ya, sebagai hadiah Allah Ta'ala bagi. Nombor tiga, kita minta agar kita diberikan, kita dianugerahkan, kita diberikan dalam kehidupan kita bukan sekadar pasangan baik, zuriat yang baik atau keturunan yang baik. Kita minta juga agar kita dikurniakan iaitu rezeki ibu bapa yang baik. Selalu doakan kepada mak ayah kita, doakan kepada mereka seperti mana Nabi Ibrahim mendoakan pada ayahnya sebelum ayahnya mati dalam kekufuran. Ya, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ayat yang lain, sa'astaghfiru laka rabbi innahu wal ghafurur rahim. Doa agar kita diberikan ibu bapa yang baik, sama ada ibu ayah kita atau ibu bapa mertua kita yang baik. Doa sebab kita nak seluruh keluarga kita dalam kebaikan. Kadang-kadang kita nak jadi baik tapi kita mendapat ujian daripada ibu bapa yang menghalang kita berbuat kebaikan. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi dulu setelah mereka masuk Islam, mereka mendapat ujian dan rintangan begitu. Kemudian yang seterusnya, kita doa minta agar dikurniakan bagi kita iaitu rakan dan teman yang baik. Kerana di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah SWT menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf pada ayat 67, sesungguhnya setiap rakan-rakan, kawan-kawan, teman-teman itu akan saling menjadi musuh kepada satu dengan yang lain melainkan orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam surah Furqan Allah Ta'ala sebut antara orang yang akan menyesal pada hari kiamat sebab mereka telah memilih kawan yang tak baik. Wa yaqulu ya laitani, apa disebut dalam ayat itu? Wa yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya ya Allah jika sewaktu kat dunia dulu aku tak menjadikan orang ini sebagai kawanku dan sebagai temanku. Sewaktu kita selalu minta Allah hadiahkan, Allah dekatkan pada kita sahabat, rakan, teman yang baik, yang bersahabat dengan kita kerana Allah, yang boleh bantu kita untuk menambah ilmu, ingat pada Allah, perbaiki amalan, boleh nasihatkan kita, boleh membimbing kita, dan juga kawan-kawan yang kita boleh menumpang syafaat orang mukmin daripada mereka di hari akhirat. Sebab kawan-kawan yang baik, zuriat yang baik, ibu ayah yang baik, anak yang baik, kerabat yang baik, semua ini boleh bagi syafaat. Bukan sekadar boleh memberikan kebaikan, manfaat pada kita dekat dunia, tetapi juga di hari akhirat.
Kerana dalam ayat Quran surah At-Tur Allah Ta'ala sebut walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Ta'ala sebut orang yang beriman, yang diikuti padanya zuriatnya yang beriman, kami akan himpunkan mereka bersama-sama dalam kelompok orang beriman. Itu mereka saling dapat memberi syafaat antara satu dengan yang lain. Sebab tu kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pesan pada kita, bersahabatlah kamu dengan orang yang baik, sekalipun kamu tak mampu menjadi seperti mereka. Ya, kerana kamu bersahabat dengan mereka adalah satu kejayaan. Ya, satu kejayaan bagi kamu bila bukan sekadar dekat dunia. Dunia ni kejayaan kita. Bila kita jadikan mereka sebagai teman, kita dapat ilmu yang baik, amalan yang baik, nasihat yang baik, teguran yang baik, bimbingan yang baik. Ke akhirat kita akan dapat kebaikan daripada syafaat-syafaat tersebut. Jadi sebabkan kerana itu, yang seterusnya minta agar dianugerahkan kepada kita, iaitu rakan kawan yang baik. Ya, rakan kawan yang baik. Kita minta begitu. Ya, insya-Allah Allah Taala akan perkenankan. Baik. Itu di antara beberapa perkara yang saya dapat kongsikan. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita dapat kongsikan di sini. Beberapa amalan yang saya nak tutupkan sekadar penutup kita pada penghujung ini. Kita jadikan teman dalam kehidupan kita, sebaik-baik teman kita adalah kesabaran. Adalah kesabaran. Sebab itu dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, kekallah kamu dalam kesabaran. Apa maksud kekallah kamu dalam kesabaran? Maksudnya kita kena jadikan sabar itu adalah sebagai sebahagian dalam kehidupan kita. Maknanya teman dalam kehidupan kita. Sebab selama mana kita hidup, kita akan diuji. Selama mana kita hidup, kita akan diuji. Sebab itu, bila kita nak menghadapi, nak meringankan segala ujian, nak meringankan segala kesulitan, nak meringankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita perlu menjadikan sabar itu sebagai sebaik-baik teman. Sebab tu dalam surah Baqarah Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kamu, peneman kamu. Peneman kamu. Sebab kita nak buat ibadat pun, nak bagi ibadat kita jadi baik, kita kena sabar. Kita nak tinggal larangan Allah pun, supaya tak mengulangi, tak mendekati, kita kena sabar. Kita dapat ujian pun, kita kena sabar. Kita dapat nikmat pun, kita kena sabar. Kita dapat kerja pun, kita kena sabar. Kita nak makan pun, kita kena sabar. Tak ada dalam dunia ni yang Allah Ta'ala buat kat kita yang kita tak perlu sabar. Kita kena bersabar. Kerana sabar itu adalah sebahagian daripada kemanisan dan sebahagian daripada nilai hidup orang-orang yang beriman. Kerana manusia ini dinilaikan kehidupannya itu menjadi sangat bernilai apabila dia menghiaskan kehidupannya dengan kesabaran. Maka barulah kehidupannya itu akan menjadi sangat bernilai, kerana ia telah pun menguruskan kehidupannya dengan kesabaran. Sebab itulah para nabi dan rasul, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka digelarkan ulul azmi. Ya, sebab tu Allah kata dalam Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai orang-orang beriman seperti mana bersabarnya nabi ulul azmi. Kenapa mereka mendapat gelaran ulul azam? Kerana mereka telah berjaya menjadikan sabar itu sebagai penawar, sebagai pendamai, sebagai salah satu daripada perkara yang menjadi pegangan mereka dalam kehidupan mereka, untuk mereka menghadapi kehidupan ini agar mereka
lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ganjaran di hari akhirat, sabar sebaik teman dekat dunia kita, kerana Allah janjikan ganjaran dia sabar ini juga sebaik-baik bekalan di hari akhirat. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang banyak dapat ujian dekat dunia ni, bila balik di akhirat, yuwaffas sabirun, kata Allah, Allah akan sempurnakan pahala, cukupkan ganjaran, cukupkan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Maknanya pahalanya itu infinite, tak boleh nak dinilaikan. Semua amalan-amalan ibadat boleh dinilaikan ganjaran pahalanya, melainkan orang yang sabar. Sebab tu kata Sufyan ibn Uyainah, bahwasanya sabar ini termasuk amalan yang terakhir yang Allah akan letakkan di atas timbangan neraca kita di hari akhirat. Bila semua amalan kita dah habis, dah tak ada amalan lain dah yang boleh ditimbang, yang boleh memberatkan amalan kebaikan kita, Allah bawa datang sabar yang kita duk hadapi macam-macam kat dunia ni. Fitnah orang, orang benci, orang dengki, orang hasad, itu ujian ini, ujian sana, ujian harta, ujian anak, macam-macam, ujian kematian, macam-macam Allah Ta'ala uji. Kita sabar, maka Allah ambil sabar tu, Allah letak di atas timbangan amalan kebaikan kita. Masa tu kita dah tak ada pahala lain dah, tak ada amal soleh lain dah. Nak kutip pahala daripada orang pun dah tak ada dah, dah tak boleh tuntut dah. Tapi masih belum ada kelayakan nak masuk syurga. Masa itulah baru kita tahu betapa pentingnya nilai sabar, untuk kita jadikan dia sebagai peneman kita di kala mana kita mengharungi kehidupan di dunia ini. Sebab tu orang yang bersabar, dia akan menghadapi hidup ini dengan penuh keindahan. Sebab itu ingat kata-kata Nabi Yaqub ketika mendapat berita kesedihan kehilangan Nabi Yusuf, anak yang dicintai. Apa kata Nabi Yaqub untuk tenangkan dirinya? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku perlu menjadikan sabar ini mencantikkan, mengindahkan kehidupanku yang nafsuku nampak ia sebagai suatu yang tidak baik. Bila kita dapat apa-apa ujian, nafsu selalu menampakkan kita benda yang negatif. Tetapi kita jadikan sabar sebagai penawar untuk kita nampak segala apa yang buruk itu kepada yang positif, kepada nilai yang baik. Bukan melihat pada nilai yang tidak baik, tapi melihat pada nilai yang baik. Cara kita nak bawa balik pemikiran, nak set balik mindset kita ini kepada pemikiran yang baik, kita kena menggunakan sabar. Dan redha itu salah satu daripada sabar, dia akan datang padanya redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara beberapa perkara yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.